Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak Adha Budiman yang saya kasihi sekalian? Semoga anda semua sihat dan berada di rumah masing-masing dalam keadaan selamat sejahtera. Sebagaimana yang kita maklum, kita sekarang berada dalam tempoh PKP akibat jangkitan COVID-19 di seluruh dunia. Fenomena alam yang tidak pernah kita jangkakan sebelum ini. Saya faham tuan-tuan, puan-puan semua dalam keadaan yang resah, berfikir tentang persekolahan anak-anak yang terbantut selama 4 minggu sebelum ini dan akan bersambung lagi 2 minggu akan datang. Kalau anda rasa macam tu, saya pun samalah juga. Setiap hari saya berfikir, sampai bila fenomena ini akan berakhir? Saya rindu nak bersalam dengan anak-anak di awal pagi di pintu pagar sekolah. Saya rindu nak dengar bacaan ayat-ayat suci anak-anak kita di perhimpunan pagi. Saya rindukan senyuman dan ucapan salam anak-anak Adha Budiman. Saya teringin nak tunaikan solat zuhur berjamaah dengan anak-anak di Surau An-Naim. Saya rindu sangat-sangat kepada mereka. Tapi, apakan daya, kita hamba yang merancang, Allah yang maha perancang dan penentu segalanya. Kita kena akur dan terima hakikat bahawa duduk di rumah adalah yang terbaik buat masa sekarang. Tentang pembelajaran anak-anak kita, janganlah terlalu gusar sangat. Ini bukan masalah kita saja. Malahan ianya adalah isu keselamatan negara dan dunia yang perlu diutamakan. Kita beri kepercayaan kepada KPM dan kerajaan membuat keputusan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Walau bagaimanapun, ini bukan bermakna kita tidak belajar di rumah. Kita mesti belajar melalui pelbagai medium dan aplikasi yang ada pada hari ini. Saya tahu ramai guru-guru Adha yang menjalankan aktiviti PDPC, berinteraksi dengan grup murid-murid menggunakan aplikasi Google Classroom, Telegram atau WhatsApp dengan anak-anak di rumah. Selain daripada itu, siaran TV pendidikan juga ada disediakan untuk anak-anak. Paling-paling tidak pun anak-anak boleh belajar, membuat latihan dan ulang kaji, merujuk buku teks dan juga perkongsian dengan kawan-kawan mereka. Terpulanglah kepada anak-anak untuk memilih mana yang terbaik. Kepada anak-anak tingkatan 5, gunakan ruang belajar sendiri ini dengan sebaik mungkin. Jika ada peluang, ikuti PDPC yang dikongsikan oleh cikgu anak-anak di dalam talian. Anak-anak sendiri kena kuatkan jiwa dan semangat serta berdisiplin untuk fokus belajar demi SPM. Cikgu-cikgu hanya boleh membantu menyediakan bahan, memberi nasihat dan berdoa untuk anak-anak dari jauh. Tapi, cikgu-cikgu tiada daya dan upaya untuk mengawal PDPC anak-anak di rumah. Anda semua yang menentukan sendiri apa yang terbaik untuk anda lakukan. Ibu nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada anak-anak yang tidak jemu-jemu mengikuti PDPC dan belajar sendiri di rumah. Ada suara-suara yang sampai ke telinga ibu. Kerja rumah sangat banyak, berlambat-lambat tak mampu nak dibuat. Anak-anak, jangan panik. Buat satu persatu, mengikut kemampuan masing-masing. Tapi, jangan tak buat langsung. Akhirnya, anak yang akan rugi nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang pendidikan, mendidik bukan hanya di sekolah.
Kita kadang-kadang terlupa rumah adalah dunia pendidikan pertama apabila kita dilahirkan. Rumah adalah sekolah semula jadi dan ibu bapa adalah guru-guru yang sebenar-benarnya dalam membentuk nilai kendiri anak-anak di rumah. Tempoh PKP COVID-19 ini adalah peluang yang terbaik untuk anak-anak kita belajar, memupuk dan menguruskan nilai kendiri masing-masing. Anak-anak kena disiplinkan diri. Buat pilihan mana yang utama dan mana yang tidak utama. Kena bahagikan masa untuk belajar, menolong ibu bapa, menguruskan kerja rumah, beribadat dan juga melayan hobi anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang hanya menghabiskan masa hanya dengan menonton TV dan bermain game. Alangkah ruginya anak-anak. Ingatlah, ini masanya untuk kita memupuk kekuatan nilai kendiri kita. Selain daripada itu, tempoh PKP juga adalah peluang keemasan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan untuk melatih anak-anak menguruskan kelangsungan hidup di rumah. Latih anak-anak dan beri tanggungjawab serta kepercayaan kepada mereka untuk buat kerja rumah. Selain tugas rutin, kita boleh beri peluang kepada mereka buat sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ada yang ambil peluang mendekor bilik tidur, berkebun, memasak resepi baru, ataupun berjinak-jinak dengan dunia penulisan. Terpulanglah kepada anda, tak kira apa pun, asalkan berfaedah. Waktu inilah kita boleh melihat warna sebenar anak-anak kita. Apa potensi dan kecenderungan mereka akan terserlah di depan mata kita. Faedah. Jangan terlalu mendesak, tetapi beri keyakinan dan semangat kepada mereka untuk buat yang terbaik. Bangunkan jiwa anak-anak kita buat sesuatu dengan bahagia dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Anak-anak yang dikasihi sekalian, apapun bersederhanalah dalam melakukan apa sahaja aktiviti di rumah. Jangan terlalu fokus kepada sesuatu perkara sehingga mengabaikan yang lain. Kena bersederhana agar jasmani, rohani, emosi dan intelektual anak-anak berkembang dengan seimbang dan sejahtera, walaupun anak-anak berkurung lama di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan agar tempoh PKP di rumah ini akan lebih menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita. Dan akhirnya menyedarkan kita tentang kebesaran Allah sebagai Maha Pencipta dan kelemahan kita sebagai hamba yang dicipta. Akhir kata, semoga semua anak-anak kita dapat kembali semula ke sekolah dengan selamatnya. Sila duduk di rumah baik-baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.